Salam sejahtera dan selamat petang. Saya Noy Jimbai Anak Balang dari Fakulti Pendidikan dan sekarang ni di Sarawak, dan tajuk yang saya bakal bentangkan ialah kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT Guru Bahasa Melayu dalam Lesson Study. Sedikit pengenalan, kemahiran berfikir aras tinggi membolehkan manusia menggunakan akal fikiran, pengetahuan secara kreatif, inovatif, berpandangan jauh, berdaya cipta dan mampu menyelesaikan masalah secara rasional. Jadi bagaimanakah kebat ini dapat disemai dan dijadikan amalan dalam kalangan guru, terutama sekali guru bahasa Melayu? Maka di sini kita berhasrat ataupun beranggapan bahawa kajian pembelajaran atau lesson study dianggap dapat membantu guru dalam membudayakan kebat dalam PDPC mereka. Dan kajian ini saya jalankan sebagai suatu kajian tinjauan melihat amalan kebat guru bahasa Melayu secara lesson study di salah sebuah sekolah di negeri Sarawak. Apakah tujuan dan persoalan kajian? Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti amalan kebat guru bahasa Melayu dalam lesson study. Dan kajian ini turut melihat sikap guru terhadap pelaksanaan lesson study di sekolah. Dan apa pula persoalan kajiannya? Yang pertama, apakah terdapat amalan kebat guru bahasa Melayu dalam pengajaran? Dan yang kedua, apakah sikap guru bahasa Melayu terhadap pelaksanaan lesson study di sekolah? Manakala metodologi yang saya gunakan ialah penyelidikan ini dijalankan secara kualitatif untuk menjawab dua persoalan kajian yang telah pun ditengahkan, dan kajian ini adalah satu kajian tindakan yang memberi fokus kepada guru yang mengajar bahasa Melayu dan terlibat dalam pelaksanaan lesson study. Jadi, berapa orang yang terlibat? Seramai 7 orang guru bahasa Melayu yang mengajar sesi petang bertindak sebagai peserta kajian, dan dua aspek yang telah dikaji bagi menjawab persoalan kajian iaitu amalan kebat dan sikap guru terhadap pelaksanaan lesson study di sekolah. Dan apa yang saya buat ialah saya telah membuat sesi temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen yang saya ambil daripada 7 orang peserta kajian tersebut. Dapatan daripada kajian ini, melalui sesi temu bual yang dijalankan, didapati peserta kajian berusaha melaksanakan lesson study dalam PDPC mereka. Namun demikian, peserta kajian ini, 7 orang ini, melalui sesi temu bual yang saya jalankan dan juga melalui analisis dokumen dan juga pemerhatian, beberapa aspek yang perlu diberikan tumpuan oleh panitia, iaitu satunya, mereka merasakan kekangan masa ketika melaksanakan amalan lesson study di sekolah. Yang keduanya ialah perubahan jadual waktu anjal. Maksudnya di sini, sebab mereka mengajar sesi petang, kadang-kala jadual waktu anjal mereka sering diubah berdasarkan keperluan semasa, dan kebanyakan daripada mereka juga menyatakan bahawa jadual waktu anjal tersebut telah sedikit sebanyak perubahan jadual waktu anjal tersebut sedikit sebanyak telah menyebabkan mereka agak payah kerana mereka perlu mengatur semula jadual yang telah pun mereka jalankan. Yang ketiga, yang antara yang terpenting mereka beritahu ialah komitmen guru. Maksudnya di sini, kalau inginkan lesson study ini berjaya dan menjadi suatu amalan, semua guru, panitia, guru yang terlibat perlu committed dan memberikan komitmen yang tinggi sekiranya inginkan lesson study ini sebagai suatu amalan. Dan tidak kurang juga yang memberitahu sokongan pentadbir sekolah. Saya rasakan ini faktor penting juga. Maksudnya di sini, guru besar, pengetua, penolong kanan seharusnya turut terlibat dan memberikan galakan kepada guru-guru ini agar mereka dapat ataupun membudayakan lesson study di sekolah. Ini sangat penting. Sebagai seorang pegawai yang bertugas di PPD, saya melihat isu ini juga penting kerana guru-guru ini sangat memerlukan sokongan daripada pihak atasan. Bayangkan kalau pengetua ataupun guru besar tidak memberikan sokongan, tidak memberikan galakan, tidak memberikan ganjaran, pasti lesson study tidak dapat dilestarikan. Dan faktor yang paling penting yang mengatasi kesemua
faktor-faktor yang lain tadi, iaitu yang paling dominan daripada temu bual itu, saya dapati pemahaman guru terhadap lesen study. Maksudnya di sini mereka menganggap bahawa lesen study ini macam suatu yang dipaksa ke atas mereka. Lantaran itu mereka berasakan bahawa mereka tidak dapat melaksanakan lesen study dengan baik. Dalam pada itu, mereka juga tidak dapat memahami sepenuhnya fungsi lesen study ini. Ada yang beranggapan bahawa lesen study ini digunakan untuk menggantikan masa mereka untuk berkolaboratif. Tapi sebenarnya tidak begitu. Lesen study dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah pembelajaran murid. Jadi dalam konteks ini penting bagi guru-guru kita ni diberikan pemahaman yang mendalam bahawa lesson study ini sangat penting dijadikan amalan dan budaya di sekolah. Oleh itu, kita amat berharap agar pihak sekolah juga memberikan komitmen yang jitulah, terutama sekali kepada guru-guru bahasa kita, agar mereka dapat menjadikan lesson study ini sebagai suatu amalan. Jadi perbincangannya di sini, dapatan kajian telah menunjukkan terdapat amalan kebat guru dalam pengajaran. Ketujuh-tujuh guru yang saya lihat itu, mereka berusaha untuk menerapkan lesson study. Mereka telah bersama-sama melaksanakan ataupun membincangkan penulisan rancangan pengajaran harian. Mereka turut sama-sama memikirkan apakah aktiviti yang sesuai dijalankan, dan juga mereka juga turut bersama-sama dalam menghasilkan bahan bantu mengajar untuk guru yang bakal mengajar ketika aktiviti lesson study dijalankan. Dan dalam pada itu juga sekiranya guru-guru ingin kan murid-murid terlibat, mereka juga seharusnya membuat aktiviti yang lebih mencabar seperti menjalankan penerokaan, penyiasatan, penyelesaian masalah dan pembuktian. Maksudnya di sini murid-murid mesti dilibatkan dari awal hingga akhir, baru mereka seronok untuk belajar. Jadi kesimpulannya di sini bagi memastikan guru bahasa Melayu dapat menjadikan lesson study sebagai amalan, mereka harus memantapkan sinergi dalam kalangan panitia dan juga merentasi bidang. Dalam kalangan panitia di sini merujuk kepada bukan hanya guru bahasa Melayu yang terlibat dalam melaksanakan lesson study ini, tetapi mereka boleh menjalankan kerjasama dengan panitia-panitia lain seperti panitia bahasa Inggeris, panitia sejarah, panitia matematik, dan seharusnya merentasi bidang. Merentasi bidang di sini merujuk kepada bukan hanya guru-guru dalam bidang bahasa, tetapi mereka boleh memberikan kerjasama ataupun boleh berkolaboratif bersama-sama dengan bidang-bidang lain seperti bidang sains dan matematik, TVET dan sebagainya. Kerana melalui sinergi yang mantap ini, pasti guru-guru ini dapat melestarikan amalan lesson study. Apatah lagi dengan unpack kurikulum yang bakal ataupun yang akan menjengah kurikulum di negara kita dalam sedikit masa lagi. Untuk itu sangat penting bagi saya, panitia-panitia ini, guru-guru ini perlu mengajar merentasi bidang ataupun mata pelajaran masing-masing. Dan menurut DUFO 2015, wujudkan budaya kolaboratif yang konsisten agar lesson study dapat dilestarikan. Jadi sekian saja pembentangan saya. Terima kasih. Stay at home. Bye-bye.